Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang kedua bagi bacaan kitab Irsyadul Ikhwan ila Ahkam as-Sayd wa Akli Luhumil Hayawan, iaitu kitab berkenaan dengan hukum hakam berburu dan memakan daging binatang. Kita dah masuk pada huruf ta. Buka. Tamam. At-tafahsi, kucing hutan haram makan. Ini pandangan yang asah, wahai teman. Jadi permulaan huruf ta saya mulakan dengan at-tafah. At-tafah iaitu kucing hutan. Nanti akan masuk pada perbahasan as-sinnaur, iaitu sinnaur al-barri wa sinnaur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-wahshi, dan juga sinnaur zabat, yang nanti akan dibincangkan tentang hukum kucing hutan, kucing jinak, dan kemudian musang pandan, dipanggil sinnaur zabat. Nanti akan masuk perbincangan dia pada berkenaan huruf sin, insya-Allah. Jadi at-tafahsi, kucing hutan haram makan, ini pandangan yang asah, wahai teman. Jadi difaham daripada perkataan asah, maknanya berlaku khilaf di kalangan ulama tentang masalah tersebut. Dan pandangan yang kuat hukumnya adalah haram dimakan kucing hutan. Kemudian at-timmu halal, dimakan wahai kawan, dikenali dengan angsa dan juga suan. Dengan sawan, suan. Dalam kurungan suan. S-W-A-N. Kena mubarih, yang minta hakim mubarih. Swan. Jadi at-timmu, timmu maknanya swan. Itu angsa swan tu, yang cantik, yang duduk di dalam kolam tu. At-timsah, buruk, daging dan berbahaya. Ini illahnya, diharamkan buaya. At-timsah maknanya buaya. Dan saya dah bagi tahu sebelum ni, tujuan kitab ni dikarang, yang pertama untuk mengetahui hukum hakam binatang, yang kedua kita boleh tambahkan vocab kita dalam bahasa Arab berkenaan dengan nama-nama binatang. At-timsah, buruk, daging dan berbahaya, ini illahnya, diharamkan buaya. Ini illah diharamkan buaya kerana yang pertama buruk dagingnya, dan yang kedua kerana dia berbahaya, dan Arab tidak memakan daging buaya. Diharamkan buaya. Kecuali mazhab Maliki yang mengharuskan memakan buaya. Mazhab kita hukumnya haram. Masalah dua alam dan sebagainya akan dibincangkan. Masalah dua alam, al-barramai, itu nanti akan dibincang pada bab yang akan datang, insya-Allah. Saya tak ingat di mana barramai yang kita bincang, pada bab buaya ataupun pada bab apa. Insya-Allah akan masuk. At-tinni, naga, makhluk gagah perkasa, diharam memakannya semisal buaya. At-tinnin iaitu naga. Adakah naga wujud ataupun tidak? Ini perbahasan disebut oleh Al-Imam Ad-Damiri, dan kemungkinan wujudnya naga itu ya ada. Dan semalam kita dah sebut bahawa kajian dibuat hanya 84% sahaja, 87% sahaja, minta maaf, 13% sahaja binatang yang ataupun makhluk yang telah dieksplor, yang telah dilihat dan dikaji oleh para pengkaji. Masih ada lagi 87% yang masih tidak dikaji dan tidak diketahui kewujudannya, dan tidak pernah dilihat maksudnya. Antaranya naga. Dan dikatakan kemungkinan naga ini berada di bawah daripada laut, dasar laut yang dalam. Dan yang setakat yang diketahui hanya pengkaji hanya setakat ini sempat masuk ke dalam kawasan dalam bumi hanya sekadar 12 km saja. Di bawah daripada itu tidak pernah dieksplor, tak diketahui. Jadi kemungkinan binatang-binatang yang begini berada lebih daripada itu lagi.
lebih daripada jarak 12 km daripada tahap jarak bumi. Tamam? At-tinnin naga makhluk gagah perkasa, diharam memakannya semisal buaya. At-tawram disebut burungnya buaya. Al-qatqatu juga dikenali ia. Tawram ataupun qatqat ini namanya sama, ataupun binatang jenisnya yang sama, iaitu burung yang mana bertugas untuk memakan ataupun membuang sisa-sisa yang terlekat pada gigi buaya. Dan burung ini hukumnya adalah halal dimakan. Sebab tu saya sebut pada bait yang ke-80, dihalalkan bagi kita memakannya sama seperti burung merpati jua. Jadi hukumnya halal dimakan burung tawram ataupun burung qatqat. Dan burung ini selalu kita tengok duduk atas belakang badan buaya. Dan kemudian dia akan makan celah-celah gigi buaya. Dan ini termasuk burung air yang disebutkan pada kaedah yang atau dhabit yang telah kita sebutkan, seluruh burung yang berada di perairan hukumnya adalah halal kecuali laklak, iaitu bangau. Faham? Yang lain semuanya halal, termasuk tawram, termasuk qatqat ini. Dan dikatakan burung ni kalau digigit oleh buaya ataupun kalau buaya tutup mulut dan dia berada dalam mulut buaya, maka dia ada macam kukunya yang tajam di belakang kakinya yang dia akan cucuk pada mulut buaya sehingga buaya akan buka mulut dan dia boleh keluar daripada mulut buaya tersebut. Kita dah sampai pada bait yang ke-81. At-taisu kambing dan yang seumpamanya dihalalkan memakannya ma'ruf jua. Dan yang binatang yang seterusnya at-tais. At-tais iaitu kambing. Dan yang seumpamanya iaitu jenis-jenis kambing. Apa sahaja jenis kambing hukumnya adalah halal dimakan. Kambing hutan, kambing bela, kambing kacang, kambing qaruf dan sebagainya, semua termasuk jenis kambing. Maka ni huruf ta. Kita masuk pada huruf sa. As-sa'labu, rubah halal memakannya. Ini yang dinaskan oleh imam kita. Imamuna Asy-Syafi'i yang mulia. Jadi minta hakim bubuh pada setiap alif lam diletakkan baris semua sekali. Sebab takut orang tak baca. Imamuna Asy-Syafi'i yang mulia berpegang dengan adatnya Arab jua. Jadi as-sa'lab iaitu rubah. Iaitu sejenis musang, tapi bukan musang yang ada di tempat kita. Musang di tempat kita tak dipanggil sa'lab. Itu dipanggil sinnaur zabat ataupun civet. Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil civet. Dia tak panggil sa'lab. Sa'lab ni fox ataupun rubah. Maka yang tu yang dihalalkan makan dalam mazhab kita, bukannya civet, bukannya musang pandan. Walaupun dia dipanggil musang, tapi dia tak disebut dalam bahasa Arab sa'lab. Tamam? Jadi itu kena beza benda yang penting dalam masalah ini. Takut nanti bila dibaca sa'lab, dan saya tengok dalam banyak tulisan yang ditulis oleh sebahagian penulis-penulis yang tulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu kita pun ada sebahagiannya mengatakan bahawa musang yang ada di tanah air kita tu boleh dimakan kerana dia termasuk sa'lab. Tak, ini salah yang total, yang berat. Dan kerana apa? Kerana sa'lab di tempat Arab ini tidak sama dengan musang di tempat kita. Kerana musang di tempat kita bukan musang dalam bahasa Arab dengan maksud sa'lab, tapi dengan makna sinnaur zabat. Dia termasuk jenis kucing hutan. Walaupun kita panggil dia musang. Ini perhatian yang perlu diberi untuk kita tidak tersilap. Pergi tangkap musang pula, pergi makan musang, buat gulai musang pula. Tapi gulai rubah tak apa. Rubah boleh dimakan. As-sa'labu, rubah halal memakannya. Ini yang dinaskan oleh imam kita. Saya letak gambarnya. Pada lampiran gambar ada diletakkan gambar sa'lab dan ada gambar civet ataupun musang pandan. Saya juga ada letakkan pada bab dia. Jadi boleh tengok. Dan Imam Syafi'i menghalalkan memakan sa'lab. Ini huruf sa. Dan sekarang masuk huruf jim. Bait yang ke-84. Jud-jud cengkerik penghias malam kita, diharamkan memakannya jijik jua. Jadi jud-jud, apa dia jud-jud? Jud-jud cengkerik. Dia panggil al-jud-jud. Saya tidak letak alif lam kerana untuk wazan. Jud-jud cengkerik penghias malam kita. Karena waktu malam cengkerik akan bunyi. Diharamkan memakannya jijik jua. Kenapa diharamkan makan cengkerik? Kerana dia termasuk hasyarat dan dia termasuk perkara yang jijik dimakan, dan Arab tidak memakan cengkerik. Dan al-jarad, belalang boleh dimakan.
Ini berdasarkan kalamnya junjungan. Jarad boleh dimakan, yakni belalang. Dan ianya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang baginda Nabi SAW mengatakan bahawa dua jenis darah boleh dimakan, at-tihal wal kabid, dan juga dua jenis bangkai yang boleh dimakan, iaitu as-samak wal jarad. Faham? Jadi al-jarad termasuk dalam perkara tersebut. Al-jurazu diharamkan, wahai teman. Tikus besar, kucing juga tak terlawan. Al-jurazu, juraz ialah sejenis tikus atau dipanggil dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai rat. Dia tak panggil mouse. Mouse kecil sikit daripada rat. Dan juraz ini pernah dikatakan oleh Al-Jahiz. Dia pernah lihat di Parsi bahawa tikus ni besar dan lebih besar, hampir besar sama dengan kucing. Dan kucing pun pernah berlawan dengan pernah nak makan juraz. Akhirnya dikorek biji mata kucing tersebut. Menyekuat binatang juraz ni. Dan kadang-kadang dia lawan dengan orang pun. Dia masuk dalam rumah orang dan kemudian dia gigit orang. Dan pernah digigit hidung orang. Sampai putus. Ini juraz. Disebutkan oleh Al-Jahiz dalam kitabnya Al-Hayawan. Saya baru beli tadi kitab Hayawan. Ada 4 jilid kitab. Baru beli sesat. Karangan Al-Jahiz. Tu kira kalau kata dari segi bahasa tu lebih besar sebenarnya. Lebih besar daripada kitab karangan Al-Imam Damiri. Kerana kita hayawan tersebut. Semua jenis tikus tak dihalalkan kecuali yerbuk yang boleh dimakan. Semua jenis tikus haram. Tikus putih, tikus apa sajalah. Semuanya haram kecuali yerbuk. Yerbuk sahaja boleh dimakan. Yerbuk ni apa dia? Tikus kasturi. Yang kakinya panjang. Saya juga ada letakkan dalam lampiran gambar yerbuk. Huruf ya. Last sekali yerbuk. Itu yerbuk. Kerana itu sebahagian ulama kita ada menyatakan bahawa sinjak di tanah Arab sama seperti yerbuk. Itu kalau kata dari segi bahasanya salah. Kenapa salah? Kerana yerbuk, sinjak. Sinjak adalah tupai, yerbuk adalah yerbuk. Jadi tak ada sama langsung di antara yerbuk dengan tupai. Yang dihalalkan makan kedua-duanya, yerbuk dan juga sinjak dihalalkan makan. Nanti kita akan tengok pada perbahasan sinjak. Jiris atau belut halal jangan segan. Ia bukan ular bahkan jenis ikan. Ini jiris dipanggil. Dan jiris ni belut. Belut. Dan dia termasuk binatang di dalam sungai ataupun dalam laut. Dan ianya boleh dimakan dan dia bukan ular. Kemudian saya sebut pada bait yang ke-89. Oh, ni ada orang tanya. Guna kitab apa ni? Guna kitab saya. Kitab karangan saya. Semalam kita ada post dalam post yang semalam. Boleh tengok balik dalam post tu. Ada kitab yang kita dah share. Boleh download dan kemudian boleh ikuti sama-sama. Ini kitab karangan yang baru saya karang baru-baru ni berkenaan dengan haiwan. Sawa'iqul muhriqah, bacalah teman agar faham perbezaan ular ikan. Kena baca kitab Sawa'iqul muhriqah. Kitab apa ni? Saya tulis di bawah ni. Ini adalah karangan Syekh Muhammad Mukhtar Atarid Al-Buguri rahimahullah. Beliau dilahirkan pada 14 Februari 1862 Hijriah dan merupakan ulama besar Nusantara dan bangsawan yang terkenal di Makkah pada ketika itu. Beliau di antara tenaga pengajar di Masjidil Haram pada zamannya dan menguasai banyak bidang ilmu Islam. Beliau telah mengarang kitab As-Sawa'iqul Muhriqah yang membahaskan tentang hukum memakan belut yang telah disalah faham oleh sebahagian Arab pada ketika itu bahawa ianya adalah ular. Kitab ini mengumpulkan hujah yang mantap dan perbahasan yang menarik tentang belut dan juga berkaitan dengannya. Dibahaskan tentang apa makna huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Bila ditanya tentang ma'ul bahri, adakah bahrun tadi hanya termasuk pada maksud dia adalah laut sahaja ataupun bahar termasuk juga dengan maknanya nahar, iaitu sungai. Itu perbahasan menarik yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Atarid rahimahullahu ta'ala. Kibar ulama bangsa Melayu kita. Dan dia karang kitab tersebut menolak hujah sebahagian Arab yang mengatakan orang Melayu bercanggah dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Kerana mazhab Imam Syafi'i mengharamkan makan ular dan tiba-tiba orang Melayu makan ular.
Maka Syekh Mukhtar Atarid tulis kitab. Terus dia tulisnya kitab, dimaklumkan jiris itu bukanlah ular, tetapi ianya belut dan dia sejenis ikan. Jadi tak boleh hidup pun atas darat. Kalau hidup dia akan mati kalau kata duduk lama. Terima kasih yang tolong share balik archive kitab. Baik, itu kitab Sawa'iqul Muhriqah. Kena dapatkan kitab tersebut. Ada kitab tu dalam PDF, dalam bentuk PDF ada. Ju'al kumbang tahi diharam. Ju'al kumbang Ju'al pula jatuh tu. Ju'al pula. Ju'al pula jatuh. Boleh betul tu. Betul tu nanti kitab ni terus buat keluar masuk dari dalam hak yang Telegram. Ju'al pula kumbang tahi diharamkan. Jijik ia saudaraku jangan makan. Ni kumbang tahi namanya ju'al. Dia tukang tolak tahi tu. Yang ni hukumnya haram dimakan kerana ianya jijik. Jadi kebanyakan hasyarat ataupun kumbang ataupun jenis-jenis yang kecil-kecil macam tu hukumnya haram dimakan dalam mazhab kita. Jinanu ahli bait pula wahai kawan, ular kecil jika lintas jangan lawan. Jika kau temui dalam kediaman 3 kali engkau berikan amaran. Setelahnya jika Setelahnya jika degil dan melawan, disunnahkan membunuhnya wahai kawan. Ini jinnan ahli bait dipanggil. Jinnan ahli bait ni dia sebenarnya jin yang berupa dengan bentuk ular. Dan biasanya dia akan berupa dengan bentuk ular yang kecil. Kecil je. Dan kemudian dia ada garis-garis badannya. Ini yang disebut dalam kitab. Ular kecil jika lintas jangan lawan. Maksudnya jangan lawan kerana ular ni bahaya. Kalau kita lawan dengan dia kerana dia jin. Dia bahaya dengan kita sebenarnya. Lepas tu kalau dia lintah kita ataupun dia duduk dalam rumah kita, jangan lawan lagi dengan dia. Sebab ada sahabat yang pernah terbunuh hanya kerana membunuh ular. Dia melawan balik dan akhirnya terbunuh sahabat Nabi SAW. Hanya kerana melawan dengan jinnan ahli bait. Walaupun dia, wallahu a'lam, berbisa ataupun tidak, cuma dia kuat. Walaupun dia kecil. Sebab tu anjuran yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, kalau ular begini masuk ke dalam rumah kita, maka kalau dia ada belang-belang kecil dan sebagainya, bagi amaran dulu kepada dia. Dia ada beza sikit dengan ular ketan tebu. Ketan tebu dia punya belang dia berbeza dengan belang ular jinan ni. Ataupun dia masuk ular tapi ular tu kecil dan sebagainya, boleh kita cakap dulu dengan ular tersebut. Bagi tahu kepada dia, kalau kamu jin, keluar daripada rumah aku. Sebut 3 kali. 3 kali kalau dia tak keluar juga, maka boleh dipukul pada waktu tersebut. Kerana waktu tu dia memang ular. Dia bukan jin. Kerana jin dia akan faham, dia akan keluar. Bagi jinan ahlul bait. Jadi jinan ahli bait ini kita kena bagi amaran dulu kepada dia. Berbeza dengan, bukan semua jenis ular. Kita pun sebelum ni faham semua jenis ular kena bagi dulu arahan. 3 kali dulu cakap baru keluar. Kalau ikut Al-Imam Ad-Damiri dari segi yang kita faham, maksudnya yang disuruh keluar ni jinan ahli bait. Yang ular kecil ni. Tapi kalau ular tedung selah, tak payah duk sembang lah. Dia keluar. Kalau tak keluar, ikut tibai. Kalau dia keluar pun masalah ke orang lain pula lagi. Kalau dia keluar, dia pergi rumah jiran pula, lagi masalah. Jadi hak tu kena panggil JPAM lah. Kena panggil mereka lah untuk untuk nak ambil ular tadi. Ataupun panggil bomba lah, untuk panggil ambil ular tersebut. Kita di Mesir ni jarang tengok ular-ular ni. Sebab tu kalau di Mesir, kalau jumpa ular atas rumah, biasanya jin lah tu. Sebab payah nak jumpa ular ni. Jarang jumpa ular. Pernah kita tengok ular depan-depan tu ada. Duduk dalam lubang-lubang tu ada ular. Kecil-kecil je. Dan kita tengok je lah, tak kacau pun ular tadi. Jarang tengok di Mesir ni, jarang dilihat ular di dekat jalan dan sebagainya. Ada seorang qadi ulama pernah dijatuhkan hukuman oleh jin ketika mana dia membunuh jinan ahli bait. Ada kisah disebut dalam kitab. Kalau tak silap dalam Hayat Haywan Kubra ada disebut. Dia pernah membunuh seekor ular dan kemudian malam tersebut dia dibawa ke mahkamah jin. Kisah ni berlaku betul. Dan jin juga kehidupannya macam kita lebih kurang. Cuma kita tak nampak. Jadi masuk ke mahkamah jin dan akhirnya dia nak jatuhkan hukuman kerana dia membunuh keluarga jin tersebut. Maka ulama ni kata kerana dia bunuh ular, dia kata aku dah bagi tegur ni kepada dia 3 kali, dia tak mau keluar. Dan Nabi suruh tegur 3 kali, suruh pesan keluar 3 kali, dia tak mau keluar, aku pukul.
Akhirnya tak dijatuhkan hukuman. Kenapa? Karena dia dah buat dengan apa yang disuruh. Cuma ular tadi tak dengar cakap. Jadi maksudnya mungkin juga kalau dia tak keluar tu dia jin boleh jadi. Tapi mungkin jin budak. Dia tak apa nak kenal dunia lagi. Dan jin keluar daripada muka bumi terus balik. Dikira taklif jin setelah keluar daripada muka bumi. Kita umat Islam, kita umat manusia ni, taklif kita setelah balik. Cukup umur. Jin sebaik beranak saja terus cukup umur. Ini perbezaan kita dengan jin. Sebab tu umur dia panjang. Ratusan tahun. Jadi setelahnya jika degil dan melawan, disunahkan membunuhnya wahai kawan. Al-abtar dan zutufiyatain, jangan biar. Bunuhlah ular hitam dan tedung selar. Nah, ni abtar tadi apa dia? Ular hitam. Zutufiyatain itu tedung selar. Ataupun ular tedung senduk dipanggil. Tedung senduk lah yang ada dua. Zutufiyatain dia ada dua tanda putih pada belakang kepala dia. Atau tedung senduk lah biasanya. Jadi saya sebut ni tedung selar pun lebih utama lagi lah untuk kita kacau. Untuk kita bunuh dia kan. Kalau boleh bunuh lah. Nak tedung selar besar je. Nak bunuh macam mana? Ada kat kampung dia kata, kawan kita ni duduk tidur atas katil, bunyi bawah katil dia. Dia bunyi macam ayam. Pula tedung selar ketika dia bertelok, dia akan bunyi macam ayam. Dia akan berkokok. Bunyi kokok bunyi tu. Sebab tu kalau duduk dalam hutan dengar bunyi kokok tu, tak usah duduk pergi gagah lah. Dia ingat ayam hutan. Nah, takut ular tedung. Sebab dia bertelok. Waktu dia bertelok, dia akan berkokok. Jadi kena jaga-jaga. Dan biasanya ular-ular ni dia pun tak akan duduk dekat dengan orang. Walaupun dia kuat, dia tahu dia berbisa, tapi dia bukan macam orang. Orang ni kalau ada bisa sikit, dia macam nak patuk orang. Dia macam nak tunjuk gah. Dia baru boleh belajar silat 4 kali. Tali pinggang tak dapat lagi. Baru tempah baju. Pergi sekolah dia nak bully orang dah. Baru masuk kelab silat ya. Baru daftar nama. Jalan pun dah kepak dah buka dah. Dia orang berisi ni, dia biasa ya. Orang kalau dia ada isi, dia biasa ya. Tenang, relax. Nampak tak? Dia tak ada isi ni yang lebih ni. Sebab tu ketupat kalau buh isi dalam, dia tenggelam. Dia. Tapi kalau tak ada isi, dia timbul kemah, macam kemah. Padahal tak ada isi pun. Ketupat pandan, ketupat palah tu, kita duduk masak tu kan. Kalau masak dia duduk dalam, kan? Kalau belah ada isi. Tapi kalau kata dia ada daun saja ya, dia timbul. Jenis tu. Orang ni kalau tak ada isi, dia jenis tu. Dia buat kemah. Jumpa orang dia nak berkelahi. Ya. Baru tengok 4 kali boxing dalam Facebook. dalam YouTube. Terus nak boxing orang. Jumpa orang dia nak tumbuk. Kira kan apa? Kalau dia tak jumpa orang betul, dia boxing tengok Pak Long tu rupanya juara boxing Mesir. Tapi kerja buh pan minyak terima mampu. Kena sedah lagi KO tak bakit-bakit dah. Sebab tu orang panggil apa? Makin berisi, orang Melayu kita sebut betul dah. Makin tunduk makin berisi. Tidak? Makin berisi makin tunduk. Terbalik. Makin berisi makin tunduk dia. Tidak? Ini resam padi. Ya, jadilah resam padi katanya, makin berisi makin tunduk. Maksudnya dia bila ada isi lagi dia akan tunduk lagi. Resam padi jangan jadi resam lalang. Tak ada isi apa. Duduk tegak elok. Pi sana kiri kanan. Tak ada pendirian. Tamam? Jadi al-abtar dan zutufiyatain, jangan biar. Bunuhlah ular hitam dan tedung selar. Jadi ular tedung selar, ular hitam yang kalau kita jumpa dalam rumah kita, kemungkinan juga ular datang berupa jin datang berupa dalam bentuk ini boleh jadi. Baik, kalau kata kita nak menggunakan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW pun tidak ada masalah. Kita pesan juga. Kalau kamu jin, keluar. Kalau kamu bukan jin, tunggu nak jadi apa, tengok lagi. Kalau kamu jin, keluar. 2 kali sebutlah. 3 kali. Kalau kamu jin, keluar. Tak keluar ke? Tunggu. Telefon bomba. Dia ingatkah dia nak tiba? Wah, telefon bomba. Telefon lah elok. Kerana mereka ada kepakaran untuk tangkap tu. Kita tak erti. Tak hidup gagah duk tengok lah. Dalam YouTube tengok senang kan. Mereka pegang ekor.
Pegang-pegang ingat kepala. Ingat ekor. Ulat tedung jangan main, dia boleh berdiri tinggi. Baik. Dan kadang Zulfiatain juga dia boleh menyembur. Dia akan sembur dia punya racun dia pada kita. Betul, ada sebahagian orang kata kalau kena sembur racun apa ni ulat ni cepat-cepat ambil apa ni, tak tahu orang kata lah, tu kedak tahu. Ambil asam limau. Lah mata. Jam. Asam limau tu pun dah jam lah. Tapi apa pun kena tanya doktor. Pergi doktor dululah. Jangan perah asam limau dulu. Pergi kat doktor dulu. Depa dah ada anti venom dah. Baik. Huruf ha. Al-hubara, burung yang dimakan Nabi. Ini seperti riwayat At-Tirmidzi. Jadi dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah memakan hubara. Hubara ni macam sejenis burung yang saya letakkan gambarnya dalam lampiran. Ada dalam lampiran ada gambarnya. Jadi boleh share sekali lampiran ni. Mungkin ada no? Al-hubara, burung yang dimakan Nabi. Ini seperti riwayat At-Tirmidzi. Dan hubara dia daging dia agak panas dan sesuai untuk orang-orang yang melakukan riyadah ataupun ahli riyadah, maksudnya orang yang ahli sukan, atlet dan sebagainya. Ataupun orang masuk gym dan sebagainya, elok makan hubara. Tapi hubara ni banyak jenis. Dalam dunia ada lebih kurang dalam 30 jenis hubara. Termasuk burung ayam, termasuk jenis bangau dan sebagainya. Tapi bangau diharamkan. Hubara termasuk jenis itu. Tapi hubara terdapat di tempat kawasan yang Khalij, iaitu kawasan padang pasir. Dia burung yang dagingnya agak panas dan sukar dihadamkan. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu dalam kitabnya Syarah bagi Syama'il Tirmizi, dinaqalkan daripada Ibnu Qayyim. Ada saya sebut juga ni dalam kitab Hasyiah dalam Syamil fi Khulasati Syama'il yang saya karang. Kemudian baik yang ke-96, Al-Hajal. Al-Hajal semisal burung merbuk jua, digelarnya ayam darat halal ia. Al-Hajal. Hajal dia macam burung merbuk, digelar dia ayam darat. Ayam darat dipanggil. Dan bentuk dia besar dan dia duduk di tanah. Tapi dia boleh terbang juga. Tapi dia bentuk macam burung merbuk. Kulit bulu dia pun lebih kurang, tapi cantik. Herbak sesumpah beracun dagingnya, ubah warna ikut persekitarannya. Herbak adalah sesumpah dan dagingnya beracun, kata Arab. Jadi mereka tidak makan daging herbak. Jadi termasuk herbak sesumpah, poket dan sebagainya itulah. Itu termasuk daging-daging binatang tadi. Walaupun tengok dia kata orang Siam makannya pun tak beracun pun. Ya, dia mungkin ada racun yang akan kekal. Racun tadi panjang masa dia akan ambil masa. Setelah kita makan lama, racun dia akan berkesan. Jadi paling kuatnya herbak kerana tidak dimakan oleh Arab. Arab tidak makan daging tersebut. Itu sebenarnya. Faham? Sebahagian ilah kata ulama kerana dia beracun. Baik. Kita sempat belah herbak baru-baru ni. Awal tahun dah. Awal tahun dulu kita belah. Tahun lepas kita belah herbak. Namanya Luffy. Luffy dah mati. Dia mati, dia tak boleh hidup. Dekat Mesir dia tak boleh hidup. Dia heran juga macam mana dia boleh jual di suk haiwan tu kan. Dia bagi makan pun kita tak tahu lah. Tapi dia tak makan. Balik rumah tak makan langsung. 2 minggu. Bagi makan, tengok macam tak makan pun. Kesian kan dia. Akhirnya mati. Dimakan oleh makanan dia sendiri. Dia bagi dia makan ulat. Dia makan ulat biasanya. Akhirnya ulat tu makan dia. Diharamkannya semisal cicak jua kerana beracun dan jijik memakannya. Jadi diharamkan dimakannya kerana apa? Kerana yang pertama kerana jijik. Dan dia beracun. Dan katanya dia seperti samul abras, seperti cicak besar tu. Maka hukumnya adalah haram dimakan. Sekarang kita masuk pada huruf kha. Bait yang ke-99. Khutaf diharamkan, janganlah dimakan. Ini larangan dari Rasul junjungan. Bangsa kita menyebutnya layang-layang, dikenali dengan usfur dari kayang. Maknanya ni khutaf adalah burung layang-layang yang katanya dia adalah usfur, dipanggil usfur jannah. Itu saya sebut usfur dari kayang, ini kayangan maksudnya. Patutnya kayangan, tapi sebabkan kerana saya ringkaskan, saya sebut kayang. Sebenarnya kayang dengan kayangan beza makna. Tapi yang saya masukkan kayang di sini adalah kayangan kerana untuk meringkaskan, nak bagi sama dengan belakang ni layang-layang. Itu dia. Faham?
Gayang ni maknanya daratan. Kalau dari segi bahasa Melayu, kata gayang maknanya daratan yang luas. Tapi yang saya maksudkan gayang sini adalah kayangan. Lepas tu saya sebut di bawah, dimaksudkan di sini sebagai kayangan, iaitu syurga. Ini kerana burung layang-layang digelar pipit dari syurga. Dipanggil usfurul jannah. Dipanggil. Dan burung ini haram dimakan. Dan burung ini adalah burung yang paling zuhud. Khutaf dia tidak memakan. Melainkan yang dia jumpa saja. Dan dia makan sikit sangat. Ini khutaf. Dipanggil usfurul jannah. Burung layang-layang. Maka hukumnya haram dimakan. Kita tak boleh makan burung layang-layang. Baik. Air liur dia macam tu yang kita buat yang digunakan sarang burung layang-layang macam apa hukum dia? Sarang dia dibuat daripada air liur dia. Air liur binatang boleh dimakan. Air liurnya adalah suci. Kecuali anjing dengan babi saja. Yang hukumnya adalah najis. Faham? Maka air liur binatang semuanya suci kecuali air liur anjing dan babi saja. Maka air liur khutaf boleh dimakan. Maksudnya kita makan sarang burung layang tu boleh, tidak ada masalah. Faham? Khufash kelawar haram dimakan ia. Ini khufash. Tak ada alif, Khufash. Patutnya ada alif. Ada alif tak silap. Cuba tengok balik. Tak ada alif, Tak ada, Tak gambar ni. Yang betulnya ada. Ada alif. Khufash ada alif, Khufash ada alif. Nanti pun kat gambar pun betul kan? Khufash kelawar haram dimakan ia, buruk padahnya jika engkau mencuba. Melaluinya tersebarnya bencana kerana kebodohan manusia jua. Ini saya saja. Baik ni ada kaitan dengan COVID ni lah. Khufash kelawar haram dimakan ia, buruk padahnya jika engkau mencuba. Melaluinya tersebarnya bencana. Katanya lah. Kan kalau ikut dalam kajian ni apa, katanya antara penyebab kepada COVID adalah khufash. Daripada kelawar. Juga yang berlaku Ebola dan sebagainya, penyakit Ebola yang berlaku dulu di Somal dan sebagainya tu, di negara-negara kulit hitam pun berasal daripada khufash. Dia pemakan kelawar dan akhirnya tersebar Ebola, menyebabkan kematian. Lepas tu saya sebut di bawah ni, pada masa kitab ini ditulis, waktu lah. Mana tahu nanti kitab ni kalau lah ada lagi 100 tahun lagi, orang tahu lah kata waktu ni rupanya berlakunya COVID-19. Pada masa kitab ini ditulis telah tersebar virus. Virus apa? Virus COVID-19 yang menyebabkan ketakutan umat di seluruh dunia. Virus tersebut bermula daripada negara China dan dikatakan bahawa ianya bermula daripada kelawar yang dijadikan santapan sebahagian masyarakat China. Virus ini telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO yang menyebabkan kematian ratusan ribu manusia di seluruh dunia. Pada waktu ini. Faham? Kena digelar pandemik kerana apa? Kerana dia tersebar ke seluruh dunia. Beza dengan epidemik dan sebagainya. Baik. Al-Quldu tikus mondok dikenal ia, buta matanya hanya menghidu saja. Al-Quldu. Jadi khufash kita dah dapat berapa bokek pada hari ni, tafah. Lagi apa dia lagi? Timsah. Lagi tais, lagi apa dia lagi? Tinin dan sebagainya. Dan hari ini qaf la khutaf, khufash dan kemudian khuld. Khuld apa dia? Tikus mondok dikenal ia. Buta matanya hanya menghidu saja. Jadi khuldu tikus mondok. Dan matanya buta, dia tak ada mata. Cuma dia ada hidung. Yang hidung dia macam antena. Dan kemudian dia boleh menghidu. Dia hanya pergerakannya dikesan dengan hiduan dia saja. Baik. Apa hukum dia dimakan? Boleh makan ataupun tidak? Dia akan sebut nanti. Walau kecil, jangan pandang sebelah mata. Empangan ma'rib telah diruntuhkannya. Empangan ma'rib adalah empangan pada zaman Balqis. Empangan Balqis, yakni kaum Sabak. Yakni berada di Yaman 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Tamam? Dan empangan ini keluasannya luar biasa. Iaitu lebih kurang 98,000 km persegi. Wah, empangan tersebut. Dan masyarakat Arab pada waktu itu di Yaman berbangga dengan empangan ini. Kerana empangan tidak pernah ada empangan sebesar itu yang ada di
di negara Arab pada waktu tersebut. Tapi ada pada kerajaan Sabak pada waktu itu. Dan disebabkan kesombongan mereka, maka Allah Ta'ala menurunkan balak kepada mereka dengan diutuskan apa? Dikatakan diutuskan khuld, iaitu tikus mondok. Tikus ni saja yang korek empangan tadi, runtuh. Dan akhirnya puluhan ribu manusia pada waktu tersebut di Sabak berpindah ke negara Arab yang berada di keliling. Tidak lagi duduk di Sabak pada waktu tersebut. Faham? Baik, apa hukum makan tikus mondok? Mazhab kita mengharamkan memakannya. Imam Malik berpandangan harus ia. Mazhab kita kata haram. Imam Malik kata harus hukumnya. Nah. Jadi kalau tengok apa ni, ada orang Arab ke makan dan sebagainya, apalah dia. Kita tak ikut lah. Saya pakai buat sup tikus mondok lah. Ya. Khinzir daratan haram dimakan ia, berbeza dengan lautan harus ia. Khinzir daratan hukumnya adalah haram. Tapi kalau kata di yang dalam lautan hukumnya harus. Juga dikenali dengan dolphin ia. Dolphin tu lah. Saya duduk baca ni dulufin. Tak, dolphin. Dolphin iaitu babi laut. Dia panggil khinzirul ma'. Dia panggil khinzirul ma' dolphin. Juga dikenali dengan dolphin ia, sadah Hanafiyah beza dengan kita. Karena para ulama Hanafiyah mengharamkan dolphin, yakni babi laut, dimakan kerana namanya seperti nama binatang yang diharamkan dimakan di daratan. Dan ini adalah kaedah dalam mazhab. Kaedah dalam mazhab kita. Mazhab mereka kot. Tiba-tiba mazhab kita. Hakim. Hakim tulis tengah duduk lapak. Mazhab mereka ni. Ustaz tulis mazhab kita ke mazhab mereka? Mazhab mereka. Baik. Faham? Itu kaedah mereka. Kaedah dalam mazhab mereka, binatang dinilai dengan namanya dengan darat. Kalau di darat diharamkan, maka di dalam laut pun diharamkan. Boleh? Baik. Huruf dal. Oh, lapaknya hari ni ya. Letih. Sejam lagi, insya-Allah. Dan sebelum tu saya ucap terima selamat hari raya lah pada semua. Dan Malaysia dah raya lah ni. Sebenarnya pukul 11.30 malam lah Malaysia. Selamat hari raya kepada orang Malaysia. Maaf zahir batin. Kullu am wa antum bikhair. Minal a'idin wal faizin. Dan doakan moga umat Islam seluruh dunia diberi kebaikan dan rahmat sisi Allah Ta'ala. Selamatkan daripada virus dan sebagainya. Amin. Huruf dal. Masuk huruf dal. Kita baru sampai pertengahan kitab. Baru tengah kitab. Tak habis ni. Tak tahu nak khatam ke tak ni. Dubun tu bukan dubu. Dubun pun boleh baca no? Boleh bagi dubun boleh. Dubun haram dijamah dagingnya jua. Ini pandangan jumhur para ulama. Ini ijma' sadah Syafi'iyah mengharamkan memakan dub. Dub apa dia? Ianya beruang di dalam bahasa, punya taring besar berburu dengannya. Dia adalah beruang. Dubun beruang. Jadi mazhab kita Syafi'i mengharamkan memakan beruang. Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah menakalkan bahawa Imam Ahmad kata ianya harus. Jika ianya tiada taring. Imam Ahmad kata boleh kalau dia tiada taring. Dan Syekh Muhammad Abdul Rahman Shumailah, tak ada alif lam, Shumailah. Beliau mengatakan bahawa perkataan Imam Ahmad yang meletakkan syarat dibenarkan memakan beruang jika tiada padanya taring yang berburu ia dengan dia, menunjukkan bahawa ianya tetap haram kerana sememangnya beruang mempunyai taring. Dalam kitab Ar-Rawdul Murbi' dan Hidayatul Raghib yang merupakan kitab furuk dalam mazhab Hanbali, dengan jelas menyebutkan bahawa beruang adalah haram dimakan. Rujuk Al-Bayan li Ahkamil Hayawan dalam kitab ini disebut. Jadi kita katakan di sini kemungkinan dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana adanya taring. Kalau kata beruang tak ada taring, maka hukumnya halal dimakan. Baik, semestinya beruang ada taring. Baik, macam mana dengan pandangan tersebut?
Baik, adakah kita boleh tanggung makna kalam Imam Ahmad tadi? Wallahu a'lam, kena tanya balik kepada ulama mazhab Hanbali lah. Kalau beruang tadi dicabut taringnya, adakah hukum jadi halal pada waktu tersebut? Cuma kalau ikut bahasa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman Shumailah, kata beliau, ta'lil Imam Ahmad kata kalau dia tak ada taring. Sekarang dia ada taring, maknanya hukumnya haram. Faham? Itu maksudnya. Baik. Ikan lumba-lumba. Ustaz dalam PDF di Telegram, ikan lumba-lumba tak ada. Ikan dolphin tak ada, kita tak tulis. Cuma kita sebut dalam matan saja. Memang tak ada dalam gambar, kita tak sebut. Cuma dalam ni kita sebut. Dolphin kita sebut pada bait yang ke-107. Dan hukum makan dolphin daripada halal dalam mazhab kita Syafi'i. Beza dengan Hanafi. Baik. Dajash hukumnya halal dimakan ia, pernah dijamah oleh junjungan kita. Dajash ayam. Ayam tino tu, ayam kampung. Ayam jantan, ayam tino. Namun jika makanannya najis saja, hukumnya jalalah makruh tanzih ia. Jadi kalau dia hanya makan najis sahaja, maka hukumnya jadi jallalah. Jadi haiwan jallalah yang kita dah bincang semalam, maka hukumnya adalah makruh tanzih. Yang ini makruh maknanya. Lepas tu kena ingat, kalau makruh tanzih maknanya makruh. Kalau makruh tahrim maknanya haram. Maknanya haram. Jangan makruh tahrim, maknanya makruh yang hampir kepada haram. Tu kalam fadhi. Jika diberinya makanan yang suci, boleh makan, tidaklah ia dibenci. Tapi kalau dah diberi makan makanan yang suci, seperti kita dah sebut pada bait yang sebelum ni berkenaan dengan haiwan jallalah, iaitu diberikan dengan waktu kuarantin makanan tadi, diberikan selama 3 hari. Dalam mazhab kita Syafi'i, 3 hari lah. Mazhab kita Syafi'i. Maksudnya dengan tempoh tersebut, dia makan sehingga berubah bau daging dia, maka pada waktu tersebut dibenarkan kita makan. Dikun pula ayam jantan, jangan lupa, padanya mahkota indah di kepala. Dik, ayam jantan. Mengingatkan kita kepada yang esa, mengejutkan kita dari tidur lena. Tu ayam dik, ayam jantan. Janganlah dicela ia kerananya. Patut bersyukur kerana dikejutkannya. Nampaklah. Jadi janganlah cela ayam jantan kalau pagi-pagi dia kokok. Ayam jantan dia berkokok, tu kita cela dia. Kau ajak terkokok apa dia? Nak tidur tak boleh. Tak. Kena bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala berikan dik, suara untuk nak bagi pesan kepada kita bahawa waktu telah masuk. Kerana kokokkan ayam jantan tadi, dia melihat malaikat Allah Ta'ala. Berbeza dengan nahiq al-himar. Bunyinya himar dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anjing, syarakan anjing panggil apa? Nabahul kilab. Nabahul kilab, nahiqul himar. Ini menunjukkan kepada adanya syaitan dan juga iblis. Faham? Baik, apa hukum makan dik? Dagingnya halal dimakan oleh kita, jangan sabung kerana ia haram juga. Ayam dik dagingnya halal dimakan. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan ayam yang berwarna merah, ayam warna putih, ayam jantan putih sebaiknya untuk kita elakkan. Kerana Nabi SAW pernah sebut, walaupun hadis tadi hadisnya dhaif, sebut dikul abyad sahibi, kata Nabi. Ayam putih itu adalah sahabatku. Jadi sebaiknya dielakkan kerana sebahagian ulama mengatakan antara sebab fakir makan ayam jantan putih. Sebahagian ulama kata begitu. Kalau kata kita elakkan lebih baiklah. Bukan haram hukum dia, tapi elakkan kerana adab. Tamam? Itu huruf dal. Huruf dal. Ustaz, betul ke bunuh cicak dapat pahala? Ya, nanti akan masuk bab dia. Yang betul cicak dapat pahala. Bunuh sekali pukul dapat 100 pahala. Sekali pukul dapat 100 pahala. Kali kedua pukul kurang lagi pahala dia. Kali ketiga pukul kurang lagi pahala dia. Jadi kenapa disuruh pukul kali pertama dapat 100 pahala? Kerana pukulan pertama tadi mematikan dia terus. Sebab itu eloknya kalau kita matikan dia terus kali yang pertama. Kecuali kita geli. Kan? Saya pun geli dengan cicak. Baru ni cicak masuk ni. Tembak 3 kali dah mati. Zubak pula lalat dan jenis-jenisnya diharamkan memakannya jijik jua. Al-Imam Ad-Damiri yang saya sebut di sini. Penting bab ni. Al-Imam Ad-Damiri
rahimahullahu ta'ala menakalkan daripada Al-Jahiz bahawa di sisi Arab, di antara jenis lalat adalah tebuan, lebah, nyamuk dan jenis-jenisnya. Semuanya dipanggil dipanggil zubab. Beliau juga menyebutkan bahawa jika jenis-jenis ini jatuh ke dalam minuman atau makanan, adakah ianya perlu direndam seperti lalat seperti yang disebutkan dalam hadis, "Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an." Baik, adakah perlu dicelup semua jenis binatang ni? Kalau nyamuk jatuh, celup. Kalau tebuan jatuh dalam air, celup. Ataupun makanan kita celup. Ataupun lebah jatuh pun kita celup juga. Baik, kata ulama di sini, menurut pandangan yang zahir, wajib menanggung arahan rendaman tersebut kepada semua jenis lalat, kerana diriwayatkan dalam hadis, diriwayat kata, "Az-zubabu kulluhu finnar illa an-nahl." Jadi semua jenis lalat itu berada dalam neraka kecuali an-nahlu. Kenapa disebut an-nahlu? Maknanya an-nahlu min az-zubab. Min jinsi zubab. Tapi boleh jadi juga illa dengan makna bukan zubab. Seperti dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut fasajadu illa iblis. Illa iblis. Baik, adakah illa tadi dengan makna mustasna dia tadi, termasuk dengan mustasna minhu, ataupun mustasna bukan jins mustasna minhu. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Cuma sebagian ulama mengatakan bahawa an-nahl termasuk zubab. Cuma nahal tidak boleh kita rendamkan dia. Kenapa? Karena diharamkan bunuh. Karena yuaddi, dengan sebab kita merendam lalat lebah ke dalam air yang panas contohnya, rendam dia akan menyebabkan dia mati. Maka menyebabkan kita telah membunuh lebah, dan lebah diharamkan bunuh. Maka pada waktu tersebut, lebah tidak boleh direndam. Lebah kena angkat, buang. Tapi kalau tebuan, kalau lalat, kalau nyamuk, kalau temingat, kalau keneneng, dan sebagainya, nama-nama macam-macam kan. Itu kalau masuk dalam air kita yang panas, kita rendam boleh tidak? Ya, kalau ikut dengan bahasa para ulama disebut di sini, ya direndam di dalam air. Kecuali lebah saja. Tamam? Jadi kesemuanya mengambil hukum lalat, kecuali lebah, kerana merendamnya mungkin akan menyebabkan ianya mati, sedangkan terdapat larangan membunuh lebah. Tamam? Itu maksud dia. Jika ia masuk minuman mujua, rendam ia kemudian minum saja. Kalau tidak, apa kita rendam? Untuk rendam, lepas tu pergi buang ayak tu, apa guna? Jadi rendaman tadi sudah tentu Nabi nak beritahu, kata boleh kita minum dengan rendaman tadi. Dan rendaman tersebut boleh jadi menyebabkan binatang tadi mati. Baik. Jadi dia tidak akan menajiskan air tersebut. Tapi nak minum tu, buanglah rendaman tu dulu. Yang lalat tu jangan sambil-sambil lalat tu duduk dalam tu. Buat jus lalat. Salah satu sayapnya beracun ia, yang kedua punya penawar baginya. Salah satu daripada sayap lalat tadi ada racun, dan salah satu sayap lagi ada penawar. Baik, itu az-zubab. Kenapa dipanggil zubab? Az-zubab karena dia tarada atau turida wa raja'. Idza turida raja'a. Kalau dihalau dia, maka dia akan kembali semula. Kerana zubba'ab. Zubba'ab. Jadi zubab. Dan zubab ini panjang umurnya tidak panjang. 40 hari saja. Dia hidup 40 hari. Setelah dia mati, dia akan masuk ke dalam neraka terus. Jadi sebab itu kullu az-zubab kulluhu finnar illa an-nahl. Kecuali lebah saja. Lebah tak masuk dalam neraka. Lalat lain semua masuk neraka. Lalat, nyamuk, tebuan, keneneng, temingat, semua akan masuk, penyengat semua tu akan masuk dalam neraka. Dia akan buat apa? Dia akan menyeksa ahli neraka. Faham? Bayangkan tebuan dalam neraka. Akan duduk saja. Ahli neraka akan disengat oleh tebuan selalu. Nauzubillah min dzalik. Az-zi'bu, serigala yang berbahaya, dagingnya diharam makan oleh kita. Az-zi'bu. Zi'bu apa dia? Serigala. Serigala hukumnya haram dimakan. Dengan anjing rupanya seakan sama, namun hukum menyentuhnya ada beza. Jadi hukum menyentuh serigala tidak sama seperti menyentuh anjing. Kenapa? Karena anjing satu bab dan juga serigala bab yang lain. Tamam? Jadi kita tak boleh kata serigala kita samakan dia dengan anjing, maka menyentuhnya akan menyebabkan kena perlu disamak. Disertu, minta maaf. Anjing babi jika sentuh wajib sertu.
7 air dengan tanah salah satu. Tapi kalau anjing dengan babi, wajib disertu. Kalau kata kita menyentuhnya, iaitu dengan cara apa? Basah dengan basah, ataupun basah dengan kering. Tapi kalau kering dengan kering, tidak ada masalah. Jika tersentuh ianya kering juga, tak perlu disertu kerana tak mengapa. Jadi kalau kata disentuh dia kering, kita kering maknanya itu. Maka tak perlulah kita sertu. Kerana apa? Kerana dia tidak akan dikira sebagai intiqal najis tadi kepada kita. Kerana intiqal tadi berlaku kerana kerana berlakunya ratbu. Ini basahan tersebut yang menyebabkan berlaku pemindahan najis tadi. Tamam? Jadi anjing dengan serigala tak sama. Kerana anjing dan serigala walaupun rupanya seakan sama, namun ianya dikira najis mughalladhah. Dalam mazhab kita Syafi'i, yang dikira najis mughalladhah dalam mazhab kita Syafi'i hanyalah anjing sahaja dan babi. Sebab tu dalam kitab kita baca najis mughalladhah dua saja. Apa dia? Anjing dan babi. Dan wama tawallada minhuma. Yang lahir daripada kedua jenis anjing dan babi. Baik, serigala bukan anjing. Serigala dipanggil zi'bun. Itu maksud. Baik, huruf zal. Zai ke zal ni? Zai. Balik. Tadi huruf zai. Huruf zal. Tadi huruf zal, ni huruf zai. Az-zarafah, binatang yang istimewa, tengkuk panjang, kepala seakan unta. Jadi zarafah, binatang yang istimewa. Tengkuknya panjang dan kepalanya macam unta. Dan sebab tu disebut oleh Imam Damiri, zarafah ni makhluk yang macam gabungan daripada binatang. Tanduknya macam, kata Imam lah, kata tanduknya seperti bakar. Nak macam lembu sikit, baru nak tumbuh tu. Tapi lebih kata hampirnya tanduknya seperti kijang yang baru nak tumbuh. Kemudian muka ni nak seakan-akan seperti unta. Dan tengkuknya panjang macam unta. Bulunya pula macam nampak macam dengan harimau. Harimau bintang bentik-bentik tu. Kemudian kakinya ajaib. Kakinya bahagian depan sahaja yang ada lutut. Belakang tak ada lutut. Lepas tu kaki belakang dia kerah. Dia tak boleh lipat kaki belakang. Dia punya lipat kaki depan dia saja. Macam mana dia tidak? Allahu'alam. Lepas tu dikata di sini, ianya juga tidak mempunyai lutut pada kaki belakang. Ketika berjalan, dia berjalan beza dengan binatang lain. Kalau perhati. Ketika berjalan, kata Imam Damiri, ianya akan mendahulukan kaki belakang kiri berserta kaki hadapan kanan. Jadi dia akan berjalan kaki belakang dulu. Kaki belakang kiri, baru kaki depan kanan. Dia berjalan macam tu. Berbeza dengan binatang lain. Ini berbeza dengan binatang berkaki 4 yang lain, yang biasanya mendahulukan kaki hadapan kanan serta kaki belakang kiri. Biasanya binatang jalan kaki depan dulu pi. Tak, dia kaki belakang dulu pi. Dia pelik sikit. Ini zarafah. Baik, apa hukum makan zarafah? Ini perlu. Sertu istilah Arabnya apa dia, Ustaz? Sertu dibah. Tak. Bukan. Sertu dabru sama. Sertu apa dia? Tak ada. Dalam bahasa Arab dia. Dia panggil al-ghuslu saja. Dengan ghuslu 7 marrat. Wahiduhu at-turab kan. Ahaduha at-turab. Itu saja. Dia tak sebut dengan istilah tertentu. Maksudnya basuhan tanah macam tu je. Baik, hukum memakannya khilaf di antara ashab Syafi'iyah, rajih harus juga. Baik, hukum memakan daging zirafah adalah khilaf di kalangan ulama. Tapi yang rajih dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya adalah harus dimakan. Berbeza dengan pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab tu saya sebut di sini, pada bab yang seterusnya, Al-Khatib menjazamnya di dalam Mughni, hukumnya halal berbeza An-Nawawi. Yani Al-Imam Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni Al-Muhtaj mengatakan bahawa hukumnya adalah halal. Dan dijazamkan hukum halal tersebut. Berbeza dengan Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' mengatakan hukumnya adalah haram. Kerana Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa ianya lahir daripada gabungan binatang yang haram dimakan. Jadi kata Imam Damiri, hadza ba'id. Ini ba'id. Kerana ni adalah binatang ni
bukan daripada hasil kelahiran daripada binatang, campuran dan sebagainya. Ini kejadian Allah Ta'ala jadikan begitu. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahawa hukumnya adalah haram. Dan ini juga dipegang oleh sebahagian ulama', contoh seperti dalam kitab Idaman Penuntut. Dalam Idaman Penuntut, karangan Syekh Abdul Ghani, mengatakan bahawa hukum antara binatang yang diharamkan makan adalah zarafah, kerana beliau berpegang dengan pandangan Imam Nawawi. Tapi pandangan yang kuat adalah pandangan ashab Syafi'iyah yang lain yang mengatakan bahawa hukumnya adalah halal dimakan. Tamam? Sebab tu saya sebut di bawah ni, terdapat dua pandangan para ulama' dalam mazhab Syafi'i, iaitu pandangan Al-Imam Nawawi dan juga pandangan Al-Imam Syirazi mengatakan bahawa hukumnya adalah haram dimakan. Imam Syirazi dengan Imam Nawawi kata haram. Jadi sebahagian kata mereka kerana binatang ni lahir daripada dubuk bercampur dengan singa kalau tak silap. Dubuk bercampur dengan singa kalau tak silap. Maka akhirnya lahir ataupun harimau. Harimau bersetubuh dengan dubuk kalau tak silap. Tengok balik dalam Hayat Haiwan Kubra, maka lahirnya zirafah. Lepas tu kata Imam Damiri hadza ba'id. Dan kemungkinan dan satu lagi Al-Imam Syirazi meletakkan hukum kata zirafah diharamkan makan kerana zunabin. Katanya dia berburu dengan taringnya. Maka kata Imam Damiri, kemungkinan Imam Syirazi tak pernah tengok pun zirafah. Dia hanya dengar cerita saja. Mungkin ni zirafah ni macam mana, tak ada di tempat dia. Maka dia kata macam berburu dengan taring. Dan binatang ni bukan berburu dengan taring, dia makan rumputnya. Dia makan daun, pucuk-pucuk daun ni. Dia bukan makan daging. Tak pernah tengok kita kat ni zirafah makan kuda ke. Dia tengok zirafah pergi tokak apa ni, harimau ke singa ke, tak ada. Tapi sebab mungkin nampak warna kulit dia macam dengan harimau tu, takut dipandang oleh sebahagian ulama kata sedemikian. Al-Imam Nawawi berpegang dengan pandangan tersebut, manakala pandangan kedua pula mengatakan bahawa ianya adalah halal. Ini seperti yang difatwakan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Minta maaf. Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Abi Dam Al-Hamwi rahimahullah, serta beliau menakalkan daripada fatwanya Al-Qadi Husain rahimahullah. Jadi fatwa Qadi Husain dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan hukumnya halal. Al-Imam Taqiyuddin Subki rahimahullah juga memilih pandangan yang mengatakan bahawa ianya adalah halal dimakan. Jadi bukan sedikit ulama yang mengatakan halal zirafah dimakan. Darahnya Al-Imam Qatib Syirbini, Al-Imam Taqiyuddin Subki, Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Abi Dam Al-Hamwi, dan juga menakalkan kalam Qadi Husain, dan juga Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala mengatakan hukumnya adalah harus dimakan. Tamam? Baik. Jadi hukum yang kuat ni apa dia? Oh, ada apa ni? Mama? Bagi Kak Umi. Mama? Tak ada, saya dalam bilik je. Mama? Ambil extension tak? Extension. Ada? Tamam. Terus kita baca. Tak ada kah? Zumbur tebuan janganlah cuba-cuba makannya, dilarang sengatan berbisa. Zumbur iaitu tebuan. Tebuan hukumnya adalah haram hukumnya. Dimakan kerana ianya berbisa. Huruf sin. Masuk sin pula. Samu abras, cicak besar haram ia. Dimakan kerana padanya racun bisa. Dipanggil samu abras kerana yang pertama dia beracun, yang kedua abras. Kulit dia nampak macam ada tumpuk-tumpuk macam baru ni. Kita bunuh tu kan. Yang tu dipanggil samu abras tu. Kerana kulit dia tumpuk-tumpuk tu. Tak disentuh kulit dia. Kalau kulit dia berbisa. Dan dimakannya pun boleh berbahaya. Kerana apa? Kerana padanya ada bisa. Masuk tak? Tak masuk tu. Kita kena cabut lampu. Cabut lampu tu. Cabut bubuh kat tepi. Tu bubuh tengah. Baik. Diarahkan oleh junjungan mulia, membunuhnya padanya 100 pahala. Ini yang saya sebut tadi. Ada orang tanya, betulkah bunuh cicak dapat pahala? Ya, ni ada sebut. Betul kata para masyaikh, sabar makanan tak sampai lagi.
Kalau sabak nanti sampai makanan dia. Jadi saya sebut dah sini. Ada 100 pahala. Kalau kata kita membunuh cicak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tamam? Oh, kita tak tulis hadis, no? Tak tulis hadis. Terlupa. Tulis itu nanti kita akan tulis hadis. Ustaz terlupa nak masukkan. Baik. As-suhliyah juga haram memakannya, disebut di dalam raudah imam kita. Yang dalam raudah karangan Al-Imam An-Nawawi, yakni Raudatul Talibin. Wa Umdatul Muftiyin. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan suhliyah hukumnya adalah haram. Baik, suhliyah apa dia? Suhliyah ni macam sejenis mengkarung juga, dan dia macam dragon sikit. Kepala dia macam agak kembang sikit. Itu dipanggil suhliyah. Dan hukumnya adalah haram dimakan. Ni ada kawan ni tulis. Ana dulu kianat cicak. Goreng sampai rentung. Baru tahu kulit dia bahaya, dia kata. Tapi goreng tu buat apa? Kita nak tengok apa geli. Dia boleh goreng. Berkunyit apa? Suhliyah. As-suhliyah iaitu sejenis apa ni, bewak juga dia tu. Dia macam poker juga, tapi dia besar sikit dan kepalanya kembang. Dia panggil dragon, dia panggil. Dragon pun atas saya dah sebut dalam kitab. Baik. Sakangkur digelar ikan padang pasir. Halal dimakan, bukan biawak pasir. Ni sakangkur ni kalau tengok macam mengkarung. Biji. Tapi orang Arab makan. Dan saya dengar ada beberapa rakaman YouTube yang dijawab oleh para ulama daripada Khalij yang berada di Arab Saudi dan sebagainya. Mereka kata hukumnya harus dimakan. Halal. Kerana dia digelar ikan padang pasir. Takut rasa dia macam ikan ni, kot macam ikan apa ni, selah kuning. Tengok macam sebiji. Ada gambar, kita letak gambar sakangkur. Kalau tulis dalam Facebook, dalam YouTube, tulis sakangkur. Akan keluar gambar apa ni, macam mana Arab tangkap sakangkur untuk makan. Makan tangkap. Dia kaki dia kecil, badan dia panjang macam dengan mengkarung. Sebiji. Dan dihalal dimakan hukumnya. Kerana dia bukan bewak pasir. Dia digelar ikan padang pasir. Tapi tengok macam bewak. Memang bewak pun. Bukan macam bewak. Dia seakan bewak. Tapi dia bukan bewak pasir macam yang kita makruf lah. Itu maksudnya. As-sulhafah, kura-kura di daratan, manakala penyu pula di lautan. Jadi sulhafah ada dua. Dipanggil sulhafatil bahri dengan sulhafatil barri. Sulhafah barri, kura-kura. Sulhafatil bahri, penyu. Dan kedua-duanya adalah hukumnya apa dia? Hukum memakannya ada perbezaan. Ada yang menghalalkan dan mengharamkan. Itu saya sebut pada di bawah. Al-Imamul Baghawi menakalkan pandangan yang mengatakan bahawa terdapat ulama yang menghalalkannya. Manakala Imamul Rafi'i memilih pandangan yang mengatakan bahawa ianya adalah haram kerana buruk dagingnya. Jadi ada orang yang makan kura-kura, dia makan. Ini bukan hal dalam keadaan darurah. Ini hal hal tarafuh maksudnya. Hal dalam keadaan yang senang, biasa ni pergi makan kura-kura. Maka hukumnya haram dalam mazhab kita Syafi'i. Yang terkuat di dalam mazhabnya kita, haram memakannya, jangan cuba-cuba. Jadi yang terkuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, haram memakan sulhafah al-bahri dan juga barri. Yani kura-kura dan juga penyu diharamkan makan. Al-Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, tak ada waw tu, Andalusi, tak ada waw. Al-Andalusi. Betul kan? Allah, bateri nak habis. Tolong cah tak? Carakan. Jadi kat kau ni. Dah pasang tu pasangnya. Tu dah, betul dah. Pasang situ je lah. Boleh. Baik. Sumana puyuh lazat dikenal. Sumana puyuh lazat kenalah cuba. Sumpah dengan promote jual burung puyuh pula.
Sumana puyuh lazat kenalah cuba, tiada khilaf pada halal memakannya. Ini burung puyuh. Burung puyuh halalnya, hukumnya halal. Dipanggil apa? Sumana. Ramai kita dengar sebelum ni baca saya, atau kita pun silap baca sebelum ni baca apa ni? Baca apa kita baca? Sumani kan? Burung sumani, tak? Yang tepatnya sumana. Sumana puyuh lazat kenalah cuba, tiada khilaf pada halal memakannya. Samur bentuknya seakan-akan musang, halal dimakan dagingnya, jangan bimbang. Samur dia macam musang. Halal dimakan dagingnya, jangan bimbang. Samur ni dia panggil dalam bahasa Inggeris panggil apa? Ada tengok? Samur? Sable. Sable. Dia bentuk dia macam dengan apa ni? Macam dengan Ibnu Airs kan? Macam Ibnu Airs. Dia macam cerpelai. Dan hukumnya adalah halal dimakan. Samur. As-sinat tapir dan tenuk diharamkan, memakannya dengan gajah disamakan. Sinat iaitu tapir ataupun tenuk. Ini diharamkan kita makan. Tak boleh makan tapir. Jadi hukumnya haram dimakan. Kerana apa? Kerana sebahagian ulama menyamakannya dengan gajah. Kerana dia pun ada belalai juga tapi pendek sikit. Itu kata ulama kerana hukumnya sama seperti gajah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Syekh Arsyad Banjari rahimahullahu ta'ala. Bukannya. Bukan Syekh Arsyad Banjari sebut tak dalam kitab ni. Dalam kitab Hayat Hayawan Kubra. Jadi hukumnya sama seperti makan gajah. Ini hukumnya haram. Baik, sekarang masuk bab yang selalu orang duk tanya sekarang ni. Sinjak pula, tupai pula, jadi apa? Jadi dua pula. Sinjak tupai pula tu. Pula ada dua. Buang pula pertama. Kita ni kena baca 400 kali tu. Jadi kalau baca sekali, insyaAllah betul dah semua. InsyaAllah. Tapi hakim kena terus save. Tak save ni masalah. Selagi tak save, pergi hantar pula dekat percetakan. Hantar hak saya. Pernah jadi dah lah. Hantar yang tak diperbetulkan. Dah betul dah. Tapi tak save. Sinjak tupai pula jadi perbahasan. Sungguh jadi perbahasan sungguh lah ni. Setengah menghalalkan dan mengharamkan. Dalam sabilal muhtadin dinyatakan, hukumnya haram, eloklah dielakkan. Saya sendiri pun dalam kitab ni mengelakkan daripada kecaman memegang dengan pandangan Syekh Arsyad Banjari. Kerana Syekh Arsyad Banjari mengatakan hukumnya adalah haram. Tapi fi iskal. Dalamnya ada iskal sedikit. Cuma saya tak masukkan dalam nota kaki ataupun perbahasan saya. InsyaAllah kita akan tambah perbahasannya. Kerana taklil sebahagian ulama tanah Melayu kita yang mengatakan bahawa sinjab hukumnya haram. Kerana dikatakan bahawa hukumnya dia berbeza dengan sinjab di tanah Arab. Kerana saya tak silap saya ada seorang sahabat kita bagi tahu, kata Syekh Singli dalam kitab beliau Siratul Mustaqim mengatakan bahawa dia pernah melihat sinjab di tanah Arab di Taman Margastua, iaitu taman binatang, di kebun binatang, iaitu di zoo. Katanya seakan-akan sa'lab bentuk dia. Ada ba'id. Kerana sinjab adalah sinjab. Yang saya tanya kepada masyayikh, sinjab adalah sinjab. Sinjab yang kita tunjuk gambar kepada masyayikh, sinjab tu jugalah yang kita lihat di tempat kita. Nampak? Iaitu tupai. Baik, kalau kita kata tak tupai tanah Arab, dia besar daripada tupai tempat kita yang kecil. Tak tupai. Besar, kecil ke apa semua. Dia yang penting tupai. Baik, sekarang ni ada sebahagian kita dah makan dan sebagainya. Baik, adakah kita nak hukumkan sebagai haram makan pada waktu tersebut? Disebabkan kerana mereka telah bercanggah dengan pandangan dalam kitab para ulama Melayu. Dan lebih mengagumkan saya, lebih saya takjub, ada sebahagian tulis dalam Facebook. Dia kata, Al-Imam Ad-Damiri, dia hanya menyebutkan, kita nak kena tahu, kena tanya dekat ulama tempat kita. Macam mana binatang ni bentuknya, boleh makan, tidak boleh makan. Ya, betul, tidak ada masalah benda tadi. Itu yang patutnya kita jadikan panduan. Tapi orang panggil apa, melihat kembali perbahasan yang telah dibuat dan sebagainya, ini tidak dilarang. Kita nilai kembali dan kemudian tengok kembali perbahasan tersebut. Bukan pandangan ini dipegang oleh kebanyakan ulama kebelakangannya, kerana semuanya berpegang dengan kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Arsyad Banjari rahimahullahu taala. Kerana Syekh Arsyad juga, tidak salah saya, dia hanya mengambil daripada apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Singli.
dalam kitab beliau Siratul Mustaqim. Dalam kitab tadi. Karena Syekh Arsyad dikatakan kitab Siratul Mustaqim disadurkan kembali oleh Al-Imam Arsyad Banjari dengan bahasa Aceh, dengan bahasa Banjar dan kemudian bahasa Melayu yang lebih hampir kepada tempat kita dibandingkan dengan yang ditulis oleh pengarang kepada Siratul Mustaqim yang berbangsa Aceh. Dan banyak bahasa dalam tu adalah bahasa Aceh. Baik. Kembali kepada permasalahan sinjak. Dalam perbahasan sinjak ni, sinjak dari segi luaran dan rupa parasnya sama. Dan kita dah faham sebelum ni hukum samanya rupa binatang tadi dengan sesuatu yang satu lagi, maka hukumnya sama. Dan sinjak dalam bahasanya tupai. Memang disebut dalam kitab Ahya Kubra pun itu sifatnya. Dan jauh berbeza dengan sa'lab. Sa'lab ba'id jiddan daripada sa'lab. Minta maaf, bukan sa'lab, yarbu'. Sebahagian kata Syekh Rauf Singkli kata itu dia seakan-akan yarbu'. La, yarbu' lain. Yarbu'. Dan saya bimbang takut mereka tertukar dengan Ibnu Irs. Ataupun yang tadi kita panggil sable tadi, ataupun Ibnu Irs, macam cerpelai tu. Dan tu pun berbeza, tu binatang yang berbeza terus daripada binatang yang kita sebutkan tadi. Sinjak. Dia tidak ada beza sinjak dengan sinjak yang ada di tempat kita. Sama saja. Cuma masyarakat kita ta'afuh. Kita tak makan benda tersebut. Baik, kita tidak makan. Bukan benda tadi tidak halal. Kerana bukan dilihat pada orang Melayu, makanan kita. Makanan kita dilihat pada Arab makan ataupun tidak. Itu kaedah dalam mazhab kita Syafi'i. Bukan dilihat pada ulama Melayu sebut. Kata ni boleh makan ataupun tidak boleh makan. Dan ada surat dihantar oleh para ulama Melayu kepada ulama Arab. Melalui surat. Ditulis kata, sinjak ini bertaring. Sinjak tempat kita bertaring. Sinjak di tempat mana pun semua bertaring. Dia akan bertaring. Baik, adakah dengan bertaring tadi menyebabkan jadi haram? Ini pun perlu perbahasan. Sebab tu kita dah sebut pada permulaan kitab kita. Masalah berkaitan dengan taring pada binatang. Yang dimaksud dengan taring tadi adalah yang dia gunakan untuk berburu. Dan kalau tidak ada taring, dia tidak boleh hidup. Itu maksud bertaring. Jadi kalau kata hanya sekadar bertaring, maka pada waktu tersebut kijang kita tak boleh makan kerana kijang bertaring. Kancil kita tak boleh makan kerana kancil bertaring. Memang taring dia lebih besar daripada taring. Lebih kurang taring dia sama macam taring musang. Taring kijang. Panjang pula tu. Saya tengok sendiri depan mata saya. Dan juga kancil. Pelanduk pun ada taring. Lepas tu pelanduk kita tak boleh pegang macam tu je. Tokok tangan kita ni. Dan taring ni macam tikus. Dan maus dia. Dia panggil maus dia. Kepala macam tikus. Baik. Kalau hanya sekadar taring saja menyebabkan hukumnya jadi haram, hanya iskal. Ini akan jadi masalah. Masalah kenapa? Kerana banyak lagi binatang lain yang bertaring tapi kita dibenarkan makan. Kenapa? Kerana kita boleh makan? Tak. Kita kena tengok Arab makan ataupun tidak. Bukan kita makan. Arab makan ataupun tidak. Yang tu masalah dia. Baik, sekarang ni bukan saya nak bersetuju dengan orang nak pergi jual tupai dan sebagainya. Pun fatwa, kalau kata fatwa Majlis Agama Islam, fatwa wilayah pun keluarkan saya tengok mengharamkan sinjak dengan pandangan Syekh Arsyad Banjari. Dengan pandangan tersebut. Baik, sebab tu saya nakalkan dalam kitab saya pun, saya gunakan hukumnya haram, eloklah dielakkan. Maksudnya kita elakkan daripada makan sinjak. Kerana apa? Kerana berlaku pada waktu itu tasyabuh. Maksudnya kita jadi sekarang ni hukumnya mutasyabih. Tapi sekarang perlu kepada i'adatun nazar. Adakah perlu kita lihat kembali, samakah sinjak boleh dihukumkan seperti mana binatang yang kita katakan diharamkan makan? Dan saya lebih kuat dalam pandangan yang mengatakan bahawa hukumnya adalah halal dimakan. Cuma untuk jual dan buat komersial dan sebagainya, lepas ni sonoklah pakat makan sinjak. Apa masalahnya kalau kata benda tu halal? Benda tu halal, apa masalahnya? Boleh? Yang masalah kalau makan babi, ya tu yang masalah dia. Pakat duk berkata babi halal pula. Yang tu yang akan jadi masalah nanti. Faham? Masalah sinjak sebenarnya benda tadi jelas. Sinjak. Masalah sekarang ni musang. Yang ni yang patutnya kita bagi perhatian. Sebab ada sebahagian kata musang boleh makan. Tulis dalam kitab pula, musang boleh makan. Musang apa ni? Bukan musang di tempat kita. Sebab tu saya sebut dalam ni sinnaur. Ni masuk dah bab sinnaur. Sinnaur. Baik, habis dah bab tupai saya rasa. Baik, siapa yang dah makan tupai tadi, maka khair, insyaAllah ada pandangan ulama yang mengatakan dianya halal. Khair, tidak masalah. Baik, yang pegang dengan pandangan haram, tak perlu untuk kita nak mengharamkan orang lain pada waktu tersebut dan mengatakan orang ini telah masuk dalam perutnya benda yang haram. Kalau kita berpegang dengan pandangan itu kan selesai, senang. Tak ada masalah. Kalaupun kita kata kita nak ikut pandangan Syekh Arsyad Banjari,
Jangan tolak pandangan Imam Damiri. Jangan tolak para ulama lain yang berpegang dengan pandangan tersebut. Dan hujah yang kita sebutkan tadi, kalau kata hanya sekadar bertaring dan sebagainya, maka tu hujah yang tidak terlalu kuat. Kerana ada orang kata dubuk lagi bertaring. Dubuk macam anjing tu. Lagi nampak muka lebih kurang anjing. Tapi bukan anjing lah. Sebab tu kata ulama, kalau orang yang menyamakan dubuk ini seperti anjing, sama seperti orang yang menyamakan kebau dengan kambing biri-biri. Faham? Orang yang kata dubuk ni macam anjing, sama macam orang kata kebau ni kambing biri-biri. Itulah, kata Jahiz. Kerana dia berbeza tu. Bukan benda yang sama. Dan ada mengatakan dubuk ni, Al-Imam Syafi'i mengatakan dubuk kerana taringnya tidak kuat. Tak, sebenarnya taring dubuk kuat. Tapi maksud Imam Syafi'i, yang kita faham daripada perbahasan yang disebutkan oleh Imam Damiri dalam Hayat Hayawan Kubra, maknanya kerana dubuk boleh hidup kalau tidak ada taring. Maknanya bukan taring tadi adalah kegunaan dia yang utama. Dia boleh makan benda lain. Berbeza dengan singa, beza dengan harimau, beza dengan serigala. Tak ada taring, dia tak boleh makan lah. Sebab harimau bukan boleh makan pucuk-pucuk kayu sebagai kita makan. Bolehlah makan 2 hari. Lepas tu jam dia. Kurus dia tak makan kalau kata tak makan daging. Sebab dia adalah maging, binatang pemakan daging. Maka binatang maging ni dia tidak akan boleh untuk makan selain daripada daging sahaja. Kerana itu makanan asasi dia. Tamam? Itu maksudnya. Kalau faham yang itu selesai insya-Allah khair. Jadi tak perlu untuk kita nak perbesarkan isu tersebut. Dan banyak lagi makanan lain sebenarnya tempat kita pun. Daripada kita duk cari tupai tu. Ayam ada lagi, kan? Tapi permasalahan itu bukan tu perbahasan dia. Jadi kalau orang kata, boleh tak makan tupai Ustaz? Bagi ayam habis dulu. Kan? Baru kita bincang bab tupai. Tu kita ulama tak tulis kitab lah kalau macam tu. Kan? Jawapan tu jawapan nak bagi elok, nak bagi jawapan. Jadi kita kata, kalau hukumnya halal, ya halal. Dan sebagian ulama hukumnya halal. Jadi kalau ada orang makan tupai, jadi tak perlu untuk kita nak perbesarkan isu tersebut sampai seolah-olah macam dia makan babi. Faham? Itu yang maksud dia. Seolah-olah macam dia makan anjing. Seolah-olah macam dia makan kucing. Seolah-olah macam dia makan apa dia lagi? Kura dan sebagainya. Tak perlu besarkan. Kerana kuat sebenarnya dalam mazhab kita Syafi'i, halal makan tupai. Itu yang kuat sekali. Dan tupai adalah tupai. Itu yang saya pegang. Dan juga dipegang oleh para ulama masyayikh. Sinnaur pula kucing Cina dan di hutan, musuh utama si tikus haram makan. Sinnaur pula kucing jinak dan di hutan, musuh utama si tikus haram makan. Jadi sinnaur adalah kucing hutan dan juga kucing jinak. Dipanggil sinnaur kedua-duanya. Dipanggil sinnaur ahli dengan sinnaur barri. Sinnaur ahli iaitu sinnaur yang kita belah, ada kucing yang dekat rumah kita tu. Baik, apa hukum memakan kedua-dua jenis ini? Hukumnya haram. Tidak boleh makan kucing. Membeli yang jinak harus buat teman, yang dilarang membelinya kucing hutan. Baik, dalam hadis ada larangan membeli kucing dan menjual kucing. Baik, hukum ini pada hukum apa? Pada kucing hutan, bukan pada kucing jinak. Kerana kucing jinak harus dibeli. Malah sebahagian ulama mengatakan bahawa sunat membela kucing. Mustahab. Sunat membela kucing dalam rumah. Kerana dia teman yang terbaik dalam rumah kita. Kucing. Dan kucing adalah haiwan yang disebut oleh Nabi SAW, tawafin. Yang sering berulang alik dan juga berlegar di keliling kita. Baik, masuk pada bait yang 142. Sinnaur zabat, musang pandan haram makan. Wangian padanya suci wahai teman. Sinnaur zabat, iaitu musang pandan. Ini kena ingat bagi betul-betul. Ramai di kalangan kita, ada sebahagian asatizah kita yang dalam kitab mereka dikarang kata boleh makan musang. Dan musang ini maksudkan tadi musang pandan di tempat kita. Haram hukumnya makan musang pandan. Kerana musang pandan bukan musang. Faham? Tu kita je panggil musang. Faham? Tapi dalam bahasa Arab dia bukan musang dalam bahasa Arab, iaitu sa'lab. Ramai yang terkeliru meletakkan sa'lab sebagai musang pandan. Tak, sa'lab fox. Musang pandan civet, bukan fox. Dia civet. Dan ni yang saya maksudkan dengan sinnaur zabat di dalam kitab-kitab para ulama. Dan padanya ada wangian, dipanggil zabat. Dan zabat tadi harus. Harus untuk kita gunakan. Wangian padanya tadi boleh untuk kita buat. Kalau buat wangian daripada musang pandan, kalau kita buat pewangi, maka hukumnya harus dipakai. Tamam? Dan memang musang pandan kalau dia lalu di satu tempat, dia akan bau pandan. Tempat tadi. Itu nama musang pandan.
Wangian padanya suci wahai teman. Jadi janganlah masuk hutan, lepas ni tengok musang, baca kitab, tengok, oi musang boleh makan. Pang, tembak musang pula dah. Lepas tu pergi goreng musang pula. Kacau lagi. Tadi masalah tupai lah. Itu masalah musang pula dah. Yang kedua. Nah, hak musang ni, yang ni tidak boleh makan. Mazhab kita memang hukumnya haram. Tamam? Tupai tadi, yang tu, hak tu masalah lain. Nah, hak ni masalah sinau zabat ni, ini hukumnya haram. Tidak boleh makan. Ia bukan, sebab tu saya pesan di bawah. Ia bukan sa'lab, ingat wahai kawan, jangan keliru nanti tersilap makan. Nah, dia bukan musang, dia bukan sa'lab. Nah, dia adalah sinau zabat. Tamam? As-susu ulat pakaian dan makanan, perhatikan padanya 3 pandangan. As-susu iaitu ulat. Sama ada yang ada pada baju ataupun ulat yang ada pada makanan kita. Nah, ataupun yang ada pada nasi tu. Dalam berah ada sus. Rasa tak? Ada sus. Susul ruz. Kan ada warna hitam tu. Kan kita masak kadang-kadang sekali dengan sus tu. Kadang-kadang kita masak kadang-kadang ada ulat hitam dalam nasi tu. Baik, apa hukum makan ulat ni? Hukumnya adalah, saya sebutkan di sini, yang pertama dihalalkan tanpa syarat. Pandangan kedua haram makan ulat. Pandangan yang asah halal tak asingkan dari tempat keluar pandangan yang asah halal tak asingkan dari tempat keluar dari tempat keluar tak sendirian. Nampak nah? Tapi kalau boleh baca keluar tu boleh baca laju. Dari tempat keluar tidak sendirian pun boleh juga. Boleh faham? Ya? Saya tu kak. Kakak tu lah. Dari tempat keluar tak sendirian. Tamam? Jadi yang pertama hukumnya halal tanpa syarat. Maksudnya boleh makan terus. Sama ada ulat tu saja ke kita nak makan ataupun bersama dengan makanan. Sama-sama. Atau yang kedua, pandangan kedua kata haram makan ulat. Haram pandangan makan ulat ni maksudnya mutlaqan, tidak boleh. Sama ada bersama dengan makanan ataupun berasingan daripada makanan. Haram hukum. Baik, pandangan yang asah halal memakan ulat tadi kalau dia tidak diasingkan daripada tempat keluarnya ulat tersebut. Tidak sendirian. Maksudnya bukan ulat tu saja kita makan. Maksudnya kalau makan bersama dengan makanan tadi. Contohnya, buah. Dalam tu ada ulat, kita tokak buah termasuk tu tokak ulat sekali. Hukumnya halal. Nasi. Dalamnya ada ulat. Kita makan sekali dengan nasi dan ada ulat dalam tu kita tak perasan, makan sekali dengan ulat-ulat tadi. Halal hukumnya. Keju. Dalam tu ada ulat. Makan dengan keju termasuk dengan ulat dah sekali. Halal makan. Yang tak boleh, diasingkan ulat tadi daripada keju. Kemudian dimakan ulat saja, keju dimakan kemudian. Yang tu yang hukumnya haram kata para ulama. Faham? Itu maksudnya. Huruf Shin. Asyiqra' terkenal sebagai pencuri. Telur burung lain dia bawa lari. Ini syiqra'. Ini jenis burung. Dia warna dia biru. Comel burung ni. Tapi jenis curi telur orang. Telur burung lah, bukan telur orang. Buruk daging seburuk perangainya. Buruk daging seburuk perangainya diharamkan oleh ulama. Diharam. Apa dia dalam tu tulis apa? Diharam oleh ulama ya tak ada kan. Diharam oleh ulama memakannya. Tidak ada kan, tak ada kan. Buruk daging seburuk perangainya diharam oleh ulama memakannya. Ulama pun boleh tu. Tambah hamzah tak apa. Diharam oleh ulama memakannya. Jadi ulama mengharamkan memakan daging syiqra' kerana ianya buruk dagingnya. Dan kerana Arab tidak makan. Arab tidak makan daging syiqra'. Al-Baghawi dan Imam Ar-Ruwiyani mengharamkannya diikuti Rafi'i. Tamam? Jadi Imam Baghawi dan Imam Ruwiyani mengharamkan memakan daging syiqra' seperti juga Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Huruf Sad. Surat pula diharamkan pada kita. Ini pesan junjungan Nabi yang mulia. Surat. Ini burung surat. Warnanya biru. Diharamkan membunuhnya sebab ia jadi dalil haram kita memakannya. Jadi ini sebab kenapa diharamkan kita memakan surat, kerana dagingnya diharamkan kita makan. Tamam? Sarsar pula sering mengganggu manusia jika dibiarkan penyakit melata. Apa dia sarsar?
lipas sebutannya bahasa ibunda, haram memakannya, jijik tak terkata. Makan lipah. Lipah hukumnya haram dimakan kerana dia termasuk hasyarat dan kemudian dia jijik. Saqar dan jenisnya burung yang pemangsa tidak halal, jangan cuba nak merasa. Ini saqar. Saqar burung sejenis burung pemangsa, iaitu burung macam burung helang. Dan burung hering dan sebagainya. Huruf dad. Biawak yang disebut dad halal ia. Biawak yang disebut dad halal ia, ini berdasarkan ijma'nya ulama. Ijma' ulama mengatakan halal kita memakan dad. Ini yang disebut oleh imam kita Ad-Damiri, namun khilaf tanpa ada. Tetap ada. Telah dinaqal oleh sahibul bayan, Abu Hanifah tidaklah menghalalkan. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya haram memakan dad. Baik, sekarang ni macam mana kita boleh sebut ijma'? Di atas. Maka tu perkataan Al-Imam Damiri. Imam Damiri kata ijma' ulama kata boleh makan. Padahal sebenarnya sahibul bayan naqalkan kata tidak ijma'. Maka kata sebahagian ulama, kemungkinan dimaksudkan dengan ijma' di sini seperti yang saya sebut di bawah adalah ittifaq Syafi'iyah. Kemungkinan boleh digunakan ijma' dengan makna ittifaq Syafi'iyah. Dan ittifaq ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa hukum dad halal dimakan, kecuali pandangan Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa ianya adalah haram dimakan. Kan tu saya kekalkan juga perkataan ijma' tadi dan saya sarahkan di bawah kerana padanya faedah. Tamam? Dubuk pula halal pada mazhab kita. Kata Malik, makruh kita memakannya. Makruh baginya bermaksud dosa ia, namun tidak putuskan pengharamannya. Jadi Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Dan makruh bagi Imam Malik maknanya berdosa kalau makan dubuk. Mazhab kita halal. Dan Imam Syafi'i mengatakan Arab menyukai dubuk. Dan dimakan dubuk. Dan kemudian dijual dulu di antara Safa dan Marwah. Dulu di antara Safa Marwah ada suq. Dulu Safa Marwah ada suq dulu. Dan dijual dubuk di situ, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Radiyallahu anhu. Dan Arab memakan dubuk. Maka hukum dubuk dimakan adalah halal. Abu Hanifah, imam yang disegani, menjazamkan dubuk haram dijamahi. Jadi Imam Malik kata makruh dan makannya berdosa. Tapi dia tidak sebut kata haram. Al-Imam Abu Hanifah kata hukumnya haram. Manakala Imam Syafi'i dan juga Ashabu Syafi'iyah mengatakan hukumnya adalah halal. Dan dubuk bukannya anjing. Dubuk-dubuk. Dan kalau gigi dubuk sebenarnya kuat, lebih kuat pada singa lagi sebenarnya. Cuma dia bukan berburu tadi dengan tugasnya yang asal. Difdak kata dan jenisnya jangan bunuh. Baginda melarang pegang sungguh-sungguh. Difdak kata dan jenisnya jangan bunuh. Baginda melarang pegang sungguh-sungguh. Jadi difdak hukumnya adalah haram. Kenapa diharamkan makan difdak? Karena ianya diharamkan kita bunuh. Kerana Nabi SAW melarang kita membunuh difdak. Bukan difdak, difdik. Dibaca difdik. Difdik kata dan jenisnya jangan bunuh. Baginda melarang pegang sungguh-sungguh. Ramai orang baca difdak. Dan difdik. Yang betulnya difdik. Jika bunuh pun tidaklah dibenarkan, maka hukumnya haram untuk dimakan. Kalau bunuh pun tak boleh. Apatah lagi nak makan. Kata Imam Malik, boleh. Kalau kata kamu bunuh, tak boleh lah. Tapi kalau kamu sembelih elok-elok, boleh makan. Jadi macam surak tadi. Surak kalau sembelih elok-elok, boleh makan. Yang tak boleh ketika mana kita bunuh dia. Itu tak boleh. Itu kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Huruf ta'. Taus pula burung merak yang rupawan. Buruk dagingnya tidak boleh dimakan. Pandangan kedua ia dibenarkan kerana tak memakan daging dan kotoran. Harus pada kedua-dua pandangan jual beli merak untuk perhiasan. Jadi hukum makan daging merak dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya haram kerana dagingnya buruk. Kata para ulama mazhab Syafi'i. Sebahagian lagi ulama mengatakan hukumnya halal dimakan. Kerana dia tidak makan melainkan makanan yang halal sahaja. Makanan yang bagus. Itu makan orang panggil apa? Kacang, makan bijirin dan sebagainya, dan juga makan ulat-ulat kecil dan sebagainya. Maka kata ulama mazhab kita Syafi'i ada dua pandangan. Tapi kedua-dua pandangan tersebut walaupun ada yang kata haram dan ada yang kata halal, tapi kedua-duanya mengharuskan untuk merak dijual beli. Kenapa? Kerana diharuskan untuk kita melihat pada kecantikan burung merak tersebut. Sama? Kucing hutan kenapa tak boleh pula? Kerana dia bahaya. Kerana dia bersifat wahsh.
Kerana dia bersifat dengan garang dan kemungkinan boleh berbahaya kepada orang tersebut. Tumbur sejenis tebuan haram makan, begitulah hukum yang punya sengatan. Tumbur. Tumbur pun macam zumbur. Sama hukumnya seperti tebuan. Mungkin dia besar sikit. Yang berduri dan menyengat diharamkan, kecuali dua jenis dihalalkan, landak dan belalang dikecualikan. Disebut An-Nawawi imam ikutan. Jadi ada binatang yang bersengat dan berduri yang tajam. Sebagian ulama mengharamkannya kecuali landak dan juga belalang sahaja. Walaupun belalang kakinya berduri, maka hukumnya adalah halal dimakan, tidak ada masalah. Faham? Dan landak juga dihalalkan makan. Landak apa dia dalam bahasa Arab? Landak apa dia? Qunfus. Qunfus nanti akan masuk pada bab khaf. Kita akan sebut nanti. Masuk sekarang huruf dha. Az-zabyu kijang yang menghuni di hutan, juga di padang pasir dan batu-batan. Jadi kijang ada banyak jenis. Ada kijang yang di hutan, ada kijang yang duduk di padang pasir, ada kijang yang duduk di atas bukit-bukit batu. Jadi macam-macam jenis kijang. Kesemuanya halal dimakan. Dagingnya enak tak dapat digambarkan, yang merasa pasti akan kerinduan. Siapa pernah makan kijang, dia akan rasa rindu dengan daging kijang. Kerana daging kijang sedap. Binatang hutan ni memang dagingnya sedap. Terdapat yang jenis keluarkan wangian, suci ia jadi hadiah buat teman. Jadi yang keluarkan wangian, darah daripada kijang, yang dikeluarkan tadi darahnya jadi wangi. Kadang-kadang berada bersama dengan dia punya bekas dia. Dikeluarkan. Dan kedua-dua tadi suci, boleh dibawa dalam solat, tidak ada masalah. Az-zirban hitam putih, Az-zariban hitam putih warnanya, semburan busuk jadi pertahanannya. Az-zariban, apa makna zariban? Skang. Hitam putih warnanya. Dan semburannya busuk jadi pertahanannya. Maka zariban hukumnya adalah haram dimakan. Sebab tu kita sebut di sini, buruk dagingnya janganlah hampirinya. Ini kata Kamaluddin imam kita. Siapa Kamaluddin? Ini Kamaluddin Imam Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullahu taala, yang mengatakan bahawa daging az-zariban, iaitu skang, haram dimakan oleh kita. Faham? Bila masuk huruf ain, usfur dan jenis yang halal buat kita. Setengah jam lagi untuk masuk waktu berbuka puasa di Mesir. Kita baca dalam lebih kurang dalam banyak lagi ni. Banyak lagi. Tak masuk lagi hukum berburu. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan sambung pada waktu yang ditetapkan nanti, insyaAllah. Kita akan maklum balik nanti. Kalau kita ada rezeki kita sambung balik nanti. Kita sambung, kita baca juga sampai huruf ain dan huruf ghin. Kita akan tangguh pada waktu yang akan datang, insyaAllah. Usfur dan jenis yang halal buat kita. Tak betul ni. Jenisnya. Usfur dan jenisnya halal buat kita. Jenisnya. Usfur dan jenisnya halal buat kita. Jenisnya pelbagai beza pada nama. Jadi usfur dan semua jenisnya dalam dunia ni ada lebih kurang 43 jenis usfur. Dan ada 8 jenis keluarga usfur. Dan kesemuanya halal dimakan. Tamam? Apa saja pipit. Dan al-uqab diharamkan pada kita memakannya kerana jenisnya pemangsa. Apa dia uqab? Raja unggas itu gelaran padanya, terbang bebas ia di angkasa raya. Iaitu burung eagle. Eagle. Dia eagle lebih besar pada hawk. Hawk ada juga, tapi eagle lebih besar lagi kalau tidak salah saya lah. Ada beza eagle, hawk, vulture dan sebagainya, ada beza-beza. Tapi yang paling besar silap saya adalah eagle. Dan ini maksudkan uqab ni adalah eagle. Tamam? Baik. Aqrab pula kala jengking jangan lupa. Haram memakannya racun dan berbisa. Aqrab iaitu kala jengking. Hukumnya haram dimakan kerana dia berbisa. Al-andalib, burung kecil halal ia. Suaranya bagai seruling bunyinya. Andalib burung kecil saja. Suara dia menyaring. Dan hukumnya juga halal dimakan. Al-ankabut, labah-labah apa saja. Diharamkan memakannya racun ia. Labah-labah apa saja semuanya haram.
Hidup kumpul laba-laba pula buat goreng. Tak, hukumnya haram dimakan laba-laba. Apa saja jenis laba-laba. Nah, tak dikira dalam apa jenis sekalipun, sama ada yang berbisa ataupun tidak berbisa, kesemuanya haram dimakan. Ibnu Urs. Ha? Ibnu Urs memakan ayam. Okay. Ibnu Urs memakan ayam halal ia. Tu cara baca. Ibnu Urs memakan ayam halal ia. Rupanya cerpelai tidak haram ia. Nah, jadi Ibnu Urs ni pemakan ayam. Nah, baik. Ibnu Urs pemakan ayam. Huruf pa nah. Ibnu Urs pemakan ayam halal ia, rupanya cerpelai tidak haram ia. Kata Imam An-Nawawi yang mulia, tiada khilaf pada halal memakannya. Di sini Mesir banyak Ibnu Urs. Kadang-kadang kita duduk saja nampak duduk lari kelintah jalan. Cuma kita tak nak tembak lagi setakat ni. InsyaAllah lah mungkin akan datang ni. Kok Adham nak try kan? Kok apa ni Hakim nak try? Nak try? Nak try nak tembak? Kak cik-cik lah. Buat gulai. Ya. Entah makan lah, Ustaz tak makan. Imam Nawawi kata halal hukumnya. Harus dimakan. Nah, cuma kalau Arab Mesir tengok mungkin dia pun akan jadi terkejut. Sebab mereka pun tak pernah baca dah kitab-kitab haiwan ni. Ak-ak dilihat seakan murai gila. Jenis gagak haram ia jangan cuba. Ak-ak ni macam murai. Nampak dia seakan-akan murai tapi dia bukan murai. Dia dipanggil apa? Magpie. Dipanggil. Dalam bahasa Inggeris dipanggil magpie. Ia halal di sisi Abu Hanifah. Ini yang asah di sisi Hanafiyah. Mazhab Abu Hanifah menghalalkan memakan ak-ak. Walaupun dia sejenis gagak. Tapi mazhab kita Syafi'i diharamkan memakan ak-ak. Tidak dibenarkan memakan ak-ak. Tamam? Karena mungkin bunyi dia pun ak-ak. Ak-ak. Bunyi macam tu kot. Sebab tu dipanggil. Kadang-kadang dengan nama binatang ni dibubuh dengan nama suara dia. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang ditetapkan nanti insyaAllah ta'ala. Saya akan maklum balik insyaAllah. Nah. Esok dah hari raya dan hari ini di Malaysia pun dah pukul 12 malam, 12.20 malam. Jadi saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Salam Aidilfitri daripada Mesir kepada semua yang umat Islam yang berada di seluruh dunia dan yang mengikuti live kita pada hari ini, termasuk juga yang tak mengikuti sekalipun. Saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini dan dijadikan kita umat yang bertakwa, yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun, mohon maaf kalau sepanjang live kita sepanjang Ramadan ini sebulan lebih kurang. Rasa tak berhenti kot sebulan ni. Sebulan penuh ni saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap dalam ucapan kita, dan moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita dan berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.